نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Okey, sekejap kita tengok kita surah Al-Baqarah ayat 23. Linda. Yang kali Linda letak page dia sekali. Oh, page. Oh, okey. Quran ni paling kita cari page dia. Tahu page kan? Ya. Kita cari kita punya ayat 23. Here we go. Oh, ini memang kita belum mula kah ayat ni? 23 ayat 23. Memang belum mula lah langsung lah. Belum. Mari kita tengok ya. Okey, buka Quran kita surah Al-Baqarah muka surat 4 ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita tengok di sini. Wa in kuntum. Okey, wa in kuntum. Okey, wa, satu kita mungkin dah kenal wa ya, satu huruf sahaja, huruf waw. Barisnya fathah wa memang sentiasa wa, ya. Itu adalah satu perkataan. Bermaksud dan. Dari segi ilmu bahasa Arab dipanggil ataf. Huruf ataf dipanggil. Ya, ataf maksudnya kata hubung, kata sendi, kata penyambung, semua boleh, ya. Dan macam tu, ya, ataf. Kalau nak sebut nama dia ataf. In kuntum. In ini dia juga kategori huruf juga. Kategori huruf. Antara maksud dia ada lebih daripada satu lah. Antara maksud dia jika. Tu boleh ya. Dan jika, itu antara maksud dia lah. Okay, sekarang kita tengok kuntum. Kuntum ni asalnya kana. Kalau kita ada kamus biru, kalau Linda ada boleh share kat skrin, dan siapa ada buku kamus biru? Kana asalnya kita nak tengok dari mana kita boleh nampak kuntum. Kana kalau kamus biru muka surat bawah ya, muka surat 10. Muka surat 10 kita nampak ini kita panggil sifir lah, senang ya. Sifir kana. Linda kalau boleh share kat skrin ya, bagi kawan yang mungkin tak ada buku. Okey, kuntum ini adalah fi'il madi, past tense. Okey, kalau dalam kamus biru kita kena cari yang kana. Kenapa kana? Sebab kana ni untuk huwa ya, kalau kuntum tu untuk dhamir lain. Yang dalam kamus biru, buku biru ni semua perkataan yang kita cari tu semua untuk huwa je. Dia hanya bagi untuk huwa saja. Kalau kita nak cari untuk huma ke, untuk hum ke apa ke, kita kena cari yang ni lah. Yang perkataan yang untuk huwa dia. So kana. Ya, tunggu kawan kita share kat skrin. Kuntum adalah fi'il madhi. Kuntum tu sebenarnya kuntum tu kamu telah. Maksud dia. Sebab tadi past tense kan, fi'il madhi. Tunggu sekejap ya pada skrin. Ni kana, ya, kana atas ya. Kana tengok atas tu sebelah dia ada dhammah. Dhammah tu untuk apa? Dhammah tu kita tengok dia ada dalam fi'il mudhari' dia. Dalam fi'il mudhari' dia yaku. Situ. Dhammah tu, ya. Di situ dia nak tunjuk pada baris kaf tu sebenarnya yakunu. Ya, itu gunanya dhammah di sebelah perkataan kana tu. Ya, di dalam kita dhammah itu ada di dalam fi'il mudhari'nya. Okey, sekarang kana adalah fi'il ya, fi'il madhi. Maksud dia telah. Maksud dia. Kita kena ingat satu fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar ke, tiga jenis fi'il mesti ada dhamir di dalamnya. Mesti ada. Ya, dhamir tersembunyi. Apa maksudnya? Sebab ini kita kata fi'il. Fi'il maksudnya perbuatan. Okey? Perbuatan yang telah berlaku, perbuatan yang sedang berlaku, ataupun akan berlaku, ataupun perintah. Ya, itu perbuatan. Kalau ada perbuatan, mesti ada pelaku kepada perbuatan tu. Betul tak? Kalau memasak, mesti ada orang yang memasaknya. Kalau membaca, mesti ada pihak yang membacanya. Macam tu ya. Sebab tu kita kata di dalam fi'il, apapun fi'ilnya, pasti ada dhamir di dalamnya. Dhamir itu adalah pelaku kepada fi'il itu. Itu kita mesti nak faham. Okay. So kana dhamir di dalamnya, dhamir yang tersembunyi di dalamnya. Dia cakap macam tu. Atau kalau kita ambil Arab sikit, dhamir mustatir. Ya, dhamir tu kata ganti diri. Mustatir maksudnya tersembunyi. Tersorok
di dalam perkataan kana. Kita tak akan nampak tapi kita tahu. Ya. So di dalam perkataan kana tu domainnya adalah huwa. Dalam kamus biru ni kita dah tengok dia dah susun dah domain dia. Ya. Okey. Dan yang ini perkataan kana ni dah seterusnya lah dia berubahlah mengikut domainnya. Kalau kana yang mula-mula tu huwa. Kalau bawah dia pula untuk huma tambah alif ke ujung. Kana. Beza dia pada na tu, tambah alif. Ya. Kalau hum pula kanu. Ka masih sama tapi berubah pada nu. Cuk nu tu cara kita nak ingat, kita terpaksa ada ingat cara nak ingat dia dhammah, lepas tu ada waw, lepas tu ada alif ziyadah. Itu alif tu sebenarnya alif ziyadah kalau dalam Quran. Kita terpaksa ingat cara macam tu. So apa kalau kita nampak je satu perkataan yang ada waw lepas tu ada alif ziyadah, ya, di dalam kamus ini kita nampak alif sahaja ya di dalam kamus ini. Tetapi dalam Al-Quran sebenarnya dia alif ziyadah, alif yang ada bulat kecil atas dia tu. Sebenarnya dalam Quran, ya. Okey. So kalau kanu dhamirnya hum, mereka. Saya ulang ya, huwa, huma, hum. Dia seorang lelaki, kalau huma dia berdua lelaki, kalau hum mereka lelaki. Nampak? Ya. Okey, kalau hiya, lepas tu tiga yang kedua tu pula perempuan, muannas ya, hiya, huma, hunna. Kalau kita tengok dua orang ni sama, huma, huma. Dia biasa macam tu. Dhamir kalau untuk dua orang sama, ya. Hiya katalah pelaku kepada perbuatan tadi adalah perempuan, muannas ya, tak semestinya perempuan lah, maksudnya muannas ya. So yang daripada kana tadi tu dia jadi kanat. Dia tambah ta. Daripada kana yang huwa tu, kana yang mula-mula tu cara kita nak nampak perubahan dia. Daripada kana yang paling atas tu tambah saja ta mati. Itu sih cara dia. Tapi ta tu mesti matilah. Ya, kanat. Kita dah tahu dah domainnya terus berubah menjadi hiya. She lah kalau kita terjemahkan. Ya, dia seorang perempuan. Kalau huma sama di sini kanata, daripada kanat tambah alif, pada ta tu tambah alif. Ya, sebab yang atas pun tambah alif ya, kanat tambah alif. Kalau yang ni kanat tambah alif juga. Ya, itu cara dia. Cara untuk kita kenal dia tu tak? Cara mudah. Okey. Kita tengok hunna, kunna. Itu ada sampai dia start daripada hunna tu, kalau kita tengok kaf dia pada dhammah. Kalau kita tengok yang tadi semua ka kan. Tiba-tiba start daripada hunna ya, yang jamak perempuan tu, terus kaf dia semua dhammah, kunna sampai ke bawah habis. Memang dekat situlah, bukan kita nak hafal sangat. Bila kita dah nampak dia lama-lama kita ingatlah, itu saja ya. So kunna, lepas tu bawah dia kunta. Kunta saya bagi tahu ya, kunta, kuntuma, kuntum senang nak ingat. Bunyi dia tu senang. Kunta untuk anta. Kunta domirnya anta. Itu tak cara saya nak ingat dulu. Kalau kunta ta anta. Kalau kuntuma antuma, domir dia. Kalau kuntum antum. Yang ni lah. Ya, kuntum antum. Domirnya kamu semua telah. Maksud dia. Kalau kunti, domirnya anti, perempuan. Ya, bukan anti makcik ya. Perempuan. Kalau antuma sama. Antuma kedua ya, muzakkar muannas sama. Kalau atas huma, atas tadi huma yang berdua ya, huma untuk muzakkar, huma untuk muannas sama. Yang ni antuma untuk muzakkar, antuma untuk muannas sama. Kuntuma. Jadi memang dua orang ni memang sama, ya. Antuna, kuntuna. Ini jarang guna. Jarang guna tak apa, tak payah risau pasal dia. Ana dia jadi kuntu. Ini ada dalam doa apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu apa? Kuntu tu aku telah, saya telah. Inni kuntu minaz zalimin. Ada dalam Quran lah yang apa? Yang common lah kita kata, yang jarang-jarang guna, tak payah tahu, tak payah. Nahnu kalau kami pula, kunna ini juga banyak. Okey, kalau yang paling banyak yang saya bagi tahu ya. Kebiasaannya yang banyak lah ya. Ana, nahnu tu banyak ya. Dua di bawah tu banyak. Geng-geng anta, antuma, antum, anti, antuma tu pun banyak lah ya. Antuna tu je tak berapa banyak sebenarnya. Ya, dia kalau khas untuk perempuan dia kurang banyak. Lagi-lagi jamak perempuan ada tapi tak banyak sangat ya. Lepas tu kalau yang atas tu memang huwa, huma, hum. Yang paling banyak huwa dengan hum. Huma tu ada. Tapi paling banyak huwa dengan hum. Jadi kita dah tahu yang mana banyak. Ya, kalau huma tu ada tapi tak banyak sangat. Ya, so huwa paling banyak, hum pun banyak, huma ada juga sikit-sikit. Hiya ada tak banyak sangat. Dia kalau untuk yang muannas tak berapa banyak. Tapi adalah. Ya, hiya,
Huma pun samalah, tak berapa banyak. Hunna ada juga. Hunna yang untuk jamak perempuan. Hunna ada. Memang yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna tu except antuna lah, kurang Itu antara yang banyak kita jumpa, termasuk ana, nahnu. Sama je, apapun perkataan dia nanti apapun fi'ilnya, biasanya yang banyak tu yang tadi lah, ikut dhamir yang tadi. So kita kata dhamir yang popular lah sebenarnya dalam Quran, huwa, huma ada juga, tapi huwa banyak, hum banyak, huma ada, hiya, okey, huma muannats apa? Hunna tu ada tapi tak banyak mana sangat. Anta, antuma, antuma itu banyak. Anti, antuma pun dia yang muannas ni tak berapa sebenarnya. Dia lebih banyak yang muzakkar. Kalau tanya kenapa? Kenapa tak banyak yang muzakkar? Sebab konsep bahasa Arab, bila dia nak tujukan satu-satu message dalam ayat Quran tu kepada lelaki dan perempuan, dia akan menggunakan dhamir yang lelaki punya. Seolah-olah kita kata, dulu bila saya mula faham pun, kenapa Quran ni asyik tuju kepada muzakkar? Saya pun bersangka macam tu. Sebab kita nampak banyak yang muzakkar punya kan. So dia memang konsep dia, kalau dia nak tujukan kepada umum, muzakkar dengan muannas, dia akan gunakan yang muzakkar punya dhamir. Tapi kalau dia nak tujukan khas kepada muannas, makanya baru dia gunakan dhamir muannas. Memang tak banyaklah, melainkan kisah Maryam, mungkin tak? Kisah Maryam yang paling perempuan kan. Tak banyaklah, maksudnya ada sedikit saja dhamir yang muannas yang ditujukan kepada perempuan sahaja. Gitu ya. Ana, nahnu tu sebab di umum. Ana, nahnu di umum dia banyak. Macam anta, antuma, antum tu yang kira banyaklah. So di situ kita jumpa kuntum tadi. So kuntum, apa dhamir dia? Antum. Kan bunyi dia dah mirip-mirip, tum. Kalau dah nampak dah antum lepas ni ngaji, nampak je antum, tahu dah fi'il madhi, antum dhamirnya, betul tak? Senang je kan? Itu dia mudah. Bagi saya pun dulu kalau nak ingat anta, antuma, antum tu, anti, antuma, antuna tu je. Antuna tu je yang susah sikit lah bagi saya kan. Agak mudah sebab bunyinya ada di situ. Dari segi maksud dia samalah, dia fi'il madhi Kamu telah. Maksud dia mari balik pada ayat kita tadi, ayat 23. Dan jika kamu telah, ataupun telah tu kalau kita terjemahkan nak guna telah pun boleh, tak nak pun tak apa, walaupun dia fi'il madhi. Dan jika kamu boleh je, tapi kita faham dia menceritakan perkara yang telah berlaku lah. Dan jika kamu telah, gitu ya. Okay, fi'il madhi, dhamir di dalamnya adalah antum. Maksud dia kamu telah. Terpulang dia tulis apa? Kalian adalah. Telah dengan adalah tu boleh. Nak pakai kamu adalah pun boleh, kamu telah pun boleh. Tu tak ada masalah. Fi raibim. Okay. Kalau kita tengok fi raibim, fi kita mungkin dah kenal fi kan? Huruf jar. Terak. Huruf jar. Huruf yang membaris bawahkan isim selepasnya. Raibim. Di mana baris bawah itu di hujung isim lah. Raibim. Itu dipanggil jar majrur. Fi dipanggil huruf jar ataupun nak pendek sikit jar. Isim selepas itu dipanggil majrur. Maksud dia apa majrur tu? Isim yang berbaris bawah di hujungnya. Kalau kita nak terjemahkan dia. Setengah nak sebut isim majrur. Boleh. Saya sebut biar tahu ya. Nak sebut majrur boleh, nak sebut isim majrur boleh juga. Fi raibim. Dalam keraguan. Fi bermaksud dalam. Ada masa fi bermaksud dalam, ada masa fi berada maksudnya di, dekat. Semua dia ada masa banyak jugalah ya. Raibim, keraguan. Maksudnya was-was, tak yakin. Dan jika kamu di dalam keraguan. Itu maksud dia. Okey. Mimma. Mimma ni apa kat situ besar kecilnya dia tulis. Apa dia tulis tu? Tadi apa yang? Apa yang? So sebenarnya kalau ikut maksud dia saja saya nak tahu apa maksud dia. Dari apa yang maksudnya sebenarnya mimma tu adalah dua perkataan. Perkataan ni pertama dia min, dari. Satu ma. Ma maksudnya apa yang. Sebenarnya mimma nampak pendek tapi dua perkataan yang dicantumkan. Min ma sebenarnya. Min huruf jar juga dari. Huruf jar ada apa? Tapan kan? Min juga huruf jar. Tetapi ma tak bari bawah pun Ustazah. Tak, sebab ma ini adalah satu perkataan yang dipanggil mabni. Mabni maksudnya perkataan-perkataan yang tak akan berubah barisnya. Memang tak macam raibim tadi,
Yang roibim tu asalnya roibun asalnya. Asalnya roibun, dia boleh berubah menjadi roibin dan boleh juga dia berubah menjadi roiban. Itu sebenarnya isim yang umum lah. Ya. Contoh Allahu, ya, boleh jadi Allahi, contohlah macam lillahi boleh jadi Allaha. Nampak boleh ya? So isim. Biasanya isim boleh biasanya, tetapi ada yang tak boleh. Ya, antaranya ma lah. Ma ini dia ada maksud dia pelbagai. Ma pendek ya. Tapi maksud dia pelbagai. Terpulang kepada terjemahan dia lah. Kalau untuk faham dia kata apa yang. Kalau maksudnya apa yang, makanya ma itu dipanggil isim mausul. Cari dalam list isim mausul. Maksud dia apa yang. Sebab ma boleh bermaksud lain. Ma boleh bermaksud apakah. Boleh. Tapi di sini dia dah bagi terjemahan dia. Apa yang kan. Dari situ kita dah tahu. Ma isim mausul untuk perkara yang tidak berakal. Dari apa yang. Yang isim mausul pun adalah dia punya kategori dia muzakkar muannas ya. Muzakkar muannas, lepas tu untuk mufrad, untuk singular dia ya, untuk berdua, untuk jamak ya, muzakkar muannas ada, dan isim mausul ada tambahan untuk umum yang tidak berakal, yang berakal maksudnya dia tak khususkan muzakkar muannas, ada ya, itu man. Dan kalau ma isim mausul untuk yang tidak berakal, maksudnya benda-benda ataupun perkara-perkara ataupun haiwan-haiwan yang mana tidak berakal, kalau isim mausulnya dia gunakan ma, dari apa yang. Dan ma juga ada bermaksud tidak. Sebenarnya ada lebih lagi sebenarnya. Terpulang kepada tu je. Nak hafal tak nak hafal, macam ni je lah. Kalau tak nak hafal pun tak apa. Kalau tak nak hafal pun tak apa. Kalau rasa nak hafal, silakan. Ya, so yang penting kita tahu ma ada banyak maksud. Cukuplah cerita kan. Terpulang. Dan ma juga ada yang apa dia? Mim biasa kalau sabdu ni kan bukan dia sebenarnya huruf sebelah dia tu huruf yang sama ke? Mim contohnya mim yang ni kan, mim pada bawah sebelah dia adalah mim mati. Nun mati sebenarnya. Okey, Linda scroll down sikit ayat ni. Ada perkataan min. Ayat 2. Turun 2 baris. Min. Itu sebenarnya sebelum ma. 2 baris je tadi. Jangan ada ayat yang sama 2 baris je. Okey. Min miti lah. Dia min dia sebenarnya tu. Min dia. Mim nun tu sebenarnya. Yang min mitli. Bawah dia pun sama min lah. Dia sebenarnya min yang ni. Mim lepas tu ada nun mati sebenarnya. Jadinya perkataan min jumpa dengan ma. Jadinya dia letak sabdu terus sebab nun jumpa mim. So mimma tu sebenarnya 2. Min min yang ni lah spelling dia macam tu. Lepas tu ma. Sebenarnya. Dari apa yang. Si mausul. Dan seterusnya kita punya ayat. Itu dia. Mimma. Dari apa ya? Nazalna. Okey. Nazalna. Sekarang kita tengok nazalna ya. Mari kita pelan sikit ya. Nazalna. Kita tengok nazalna, rasa-rasa nak hentam dia apa? Mari kita tengok. Nazalna, rasa-rasa nak teka dia apa? Rasa-rasa lah. Dia kena belajar bahasa Arab ni kan, bila kita nak, kalau kita nak ingat dia, teka-teka je. Salah pun tak apa. Rasa-rasa nazalna tu apa? Cuba sebut. Tengok dia punya maksud turunkan tu dah jadi, itulah kan fi'il kan? Kalau Linda tengok terjemahan, ya kami turunkan. Itu kalau dah tengok terjemahan. Tapi kalau orang lain mungkin nazalna, kalau Ustazah memang tak tu Ustazah mungkin kita kata itulah untuk kami kan. Betul, nahnu. Nazalna tu sebab Ustazah ada kata baris atas kan. Dia punya huruf dasar dia nun zalam tu. Jadi baris atas semua kan fathah. Jadi fi'il madi. Betul. Kalau okey, sekarang ada 2 cara. 2 cara nak teka-teka. Kalau cara pertama tengok terjemahan kami turunkan, confirm tahu dia fi'il. Tapi cara kedua kita tengok nazalna semua baris atas. Yang ada mati tak termasalah ya. Nazalna ada 3 baris atas. Tak kisahlah nak 3 baris atas ke 2 baris atas, yang penting semua baris atas. Yang ada mati tu tak ada masalah. Kita boleh teka dia fi'il madhi. Itu satu cara ya. Dan di hujung tu nun alif ya. Nun alif itu adalah kami ataupun kita ya. Kami ataupun kita. Nahnu dia punya dhamir ya. Okey, sekarang kita nak tengok apa dia punya yang asal. Kita mesti fi'il ya, sesuatu tentang fi'il
macam kuntum tadi, kita mesti tengok yang mufrad dia tahu, yang huwa dia punya. Kita mesti nak tengok dari mula yang huwa dia punya, baru kita dapat nampak perubahan dia jadi macam ni. Kalau kita tak tengok yang huwa dia, kita susah nak nampak perubahan dia. Kenapa boleh jadi macam tu? Okey, sekarang kita belajar buang dhamir dia dulu ya. Bila kita nak cari fi'il yang asal dia lah kita kata ya. Kita kata fi'il yang asal dia, sama ada kita nak tahu fi'il ni mesti 4 huruf ke? 3 huruf ke? 4 huruf ke? 5 huruf ke? Ataupun 6 huruf. Fi'il memang macam tu. Fi'il maksudnya mana-mana fi'il bermula sependek seminimum 3 huruf. Okey, 1. Ataupun mungkin 4 huruf. Atau mungkin juga fi'il itu 5 huruf. Atau mungkin juga 6 huruf. Itu mesti ada dalam fikiran kita kalau perkataan itu adalah fi'il. So sekarang kita nak tengok ya, apa asalnya. 3 huruf ke, 4 huruf ke, 5 huruf ke, 6 huruf. Kenapa nak tahu salah? Ialah kita nak mahir. Betul tak? Kita nak mahir, kita mesti nak tahu. Ya. Bila kita dah nampak apa pattern asalnya, senang kita nak cari di dalam kamus. Okey, sekarang ni kita kena buang dhamir yang kat hujung tu. Buang dia. Na tu, buang. Ya. Apa-apa dhamir ya yang kita rasa kita nampak dia dhamir, buang. Jangan tengok dia. So tinggal huruf nun. Tengok macam tadi kawan kita cakap, tinggal huruf nun, tinggal huruf zai bersyaddah. Syaddah tak boleh ignore. Tak boleh ya. Kena. Syaddah kena ambil peduli ya. Syaddah mesti ada. Dia ada nun, lepas tu zai bersyaddah, lepas tu ada lam. So ada berapa huruf tu sebenarnya? 4. Pandai pun. So kita tahu fi'il ini adalah 4 huruf ya, fi'il madi 4 huruf. So tapi bila 4 huruf yang asal dia itu yang huwa punya. Yang asal tu memang yang huwa punya. Kenapa ustazah? Tak ada, memang dia orang susun macam tu. Kalau kita nak cari dalam kamus, kita kena cari yang huwa punya. Terus nak cari macam ni dalam kamus biru susahlah, susah nak jumpa ya. So jadinya, tapi tak boleh, jangan matikan, hidupkan semua baris tadi. Na kita dah buang, kita dah tahu ada 4 huruf. Nazala. Letakkan semua fathah ketiga-tiga. Okey, sekarang kita suka dengar tapi tolong tutup ya. Okey, sekarang kita tengok kamus biru kita, mari kita cari kat belakang tu nazala. Kita perlu cari 239. Itu page bawah ya? Di belakang. Di belakang. Betul tak Ustazah? Okey, ulang. Berapa page? 239. Okey, 239. 239 berapa ni? Betul lah tu Nun. Betul lah, 2 lah tu. 239 ya. Okey, 239 ke kolom ataupun yang pertama lah ya. Kolom yang pertama. 2, 4, 6, 8, 10 dari bawah. Dia punya nombor tu 200 kan? Ya, nombor dia 200. 200 itu adalah page di depan. Bulatannya hitam tu ya. Cari tapi kalau saya nak pesan satu je, kita nak cari nazala. Dia bagi nombor 200 ya, tapi kadang-kadang perkataan yang dibagi tu bukan perkataan nazala. Relax, jangan panik. Kalau kita memanglah kalau cari nazala tu kita nak tengok betul-betul nazala, tapi kalau tak ada, dia bagi perkataan lain, tak ada masalah, ikut saja pattern dia. Okey, sekarang kita pergi kat depan ya, pergi dekat depan kamus biru yang bulatan hitam ya. Page itu untuk page yang bulatan hitam di atas, cari 200. Kalau siapa dah jumpa page dia, tengok page bawah, bagi tahu kawan, lagi cepat kita cari. 200. Apa nombor? Masih 73 ya, 73. Betul. Ini juga melatih anda semua. Ini apa? Ini nombor apa? Ini nombor apa? Ini jugalah latihan. Kat mana lagi nak dapat latihan? Betul tak? Kan? Ini tanpa kita sedar sebenarnya melatih diri kita lah. Okey, ada orang bagi tahu Ustazah ya. Dia kata, Georgina, baru lagi. Dalam minggu ni lah dia kata ada seseorang tu macam orang yang mahir agama lah. Kat mana tah negeri Kedah ke Perak ke mana tah, Ustazah lupa, lelaki lah ya. Dia memang ilmu agama dia hebat lah agaknya. Macam tu lah. Sampaikan banyak orang besar-besar pergi jumpa dia. Orang besar-besar tu apa salah? Menteri-menteri lah maksudnya. Contohnya lah kan. Jadinya saya kata, so apa ceritanya? Saya nak tahu apa? Apa? Pesanan ke apa ke kan? Saya nak tahu apa yang nak disampaikan. Jadi orang itu cakap, kalau macam ada bayi ke budak ke apa ke, entah apa lagi, pasal apa masalah ke apa ke, ataupun mungkin pesanan umum ke, buka surah apa dia cakap saya lupa, surah Ali Imran tak silap saya. Surah Ali Imran dia kata ayat sekian-sekian lah, 2 ayat.
dua ayat sebab orang tu depan mata ustazah kan. Jadi ustazah kata ustazah terus ambil Quran dekat ustazah punya rak tu lah. Okey, mari kita tengok. Mari nak tengok jap apa pesanan. Apa pesanan orang yang hebat itu. Jadinya ustazah pun buka depan orang tu surah Ali Imran ya. Ali Imran ayat 36, 37 ke apa. Jap apa. Lepas tu bila ustazah tengok oh ustazah kata. Ustazah tahulah. Ustazah terjemah kat dia satu. Dia terdiam. Wah dia cakap. Wah dia kata boleh tu. Memanglah kita boleh. Tapi kena belajar lah tu. Jadinya ayat tu ya ustazah faham. Ustazah terjemahkan pada dia satu perkataan tapi bukan bahasa Arab lah. Ustazah terjemahkan dia maksud saja. So ayat ni begininya. Dia kata wah dia kagum. Habis kata tadi kagum sangat dengan orang yang hebat tu. Saya kata apa yang kagumnya? Benda ni perlu belajar. So maksud ustazah untuk kita kan dia sebut orang tadi hebat dia kata. Ustazah tak kenal pun sampai dah meninggal dah. Jadi bila ustazah terjemahkan dua ayat tu orang tu pula kagum dengan ustazah. So ustazah kata saya tahulah apa-apa ni semua saya faham lah. Tapinya kalau nak suruh baca mungkin seperti pesanan si mati tu, ustazah tak ingatlah pesanan dia apa. Baca setiap malam ke, baca 7 kali ke apa ke, itu ikutlah. Itu ustazah tak nak komen. Sebab ayat Quran tidak terikat. Ustazah kata ayat Quran tidak terikat dengan berapa banyak kali. Dia itu yang bagusnya asalkan ayat Quran kan kita boleh bersandar kepada ayat Quran itu terpulanglah. Orang yang mungkin apa masalah dia, tak ada masalah. Urusan peribadi tu dia tak kisah tahu. Ada orang ni mungkin macam ni, sakit perut. Ada orang ni pula mungkin tak boleh tidur malam. Contoh kan. Masalah itu tak perlu sama. Jadi tapi boleh sandarkan pada ayat sama. Ustazah explain kat dia. Sebiji pun lala dia pula kagum dengan ustazah. Kelakar lah. So saya katakan ya alhamdulillah saya tahu. Tapi itulah bukan hebatnya. Ustazah tak hebat pun. Betul tak? Yang penting kita belajar. Sebenarnya niat tu belajar, ya, niat belajar untuk dapat ilmu satu hari orang akan kagum dengan kita. Bukan kita nak orang kagum pun, betul tak kan? Tapi kita nakkan ilmu tu agar kita dapat memahami daripada kita, ada orang tu kan cakapnya orang yang hebat tu gini-gini tapi dia tak tahu apa. Lebih baik belajar. Itu pesanan ustazah ya. Tak rugi anda belajar. Okey. Sekarang kita cari tadi dia bagi muka surat 200 tu yang bulatan hitam di atas ya. Tapi page bawah dia 73. Bagi mahir sikit bahasa Arab tu, numbering Arab ya. Dia bagi fa'ala. Tak ada masalah. Tengok perkataan kita. Nazzala sama. 4 huruf yang bersyaddah di tengah. Sekarang tengok fi'il madi dari atas sampai ke bawah, cari yang ada na di hujungnya. Cari. Mesti dekat bawah sekali, nahnu. Kita cari. Betul ya? Kali ni fa'alna. Yang kita punya nazzalna. Okey, itu. Di situ kita dapat. Kalau atas tadi fa'ala, fa'alu. Dia berubah ya. Fi'il madi ni dia awal dia tak berubah ya, tapi hujung dia berubah bergantung kepada apakah domir dia, pelaku dia ya. So bila kalau na tu memang untuk nahnu. So kalau tadi nazzalna, kami turunkan. Maksud dia nazzala turun. Yang ni perkataan ni fa'ala maksudnya melakukan ya, mengerjakan. Itu cara kita nak cari. Yang ni di mana? Kita nak nampak ya, kita nak nampak susunan dia, apa dhamir dia. Nampak kat situ nahnu. Nahnu bermaksud dua ya. Kami pun boleh, kita pun boleh. Itu ya, jangan kami saja. Okay, seterusnya kita pergi kepada kita punya ayat tadi ya. Okey, ulang balik tadi nazzalna fi'il madi 4 huruf wazan. Okey, wazan tu maksudnya pattern tau. Sebab 4 huruf ada 3 pattern yang berbeza, 4 huruf. Okey. Kalau pattern apa, ini salah satulah ya, salah satu pattern yang 4 huruf ni bersabdu di tengah. Ya, macam tadi yang dibagi kita fa'ala. Yang ini pula ini nazzala. Nampak? Dia ada pattern tu kalau bahasa Arab dipanggil wazan. Ya. So 4 huruf ada 3 bentuk yang berbeza. So yang ni kita kata wazan fa'ala. Sebab memang perkataan yang dijadikan contoh itu dia ambil perkataan fa'ala. Ya. So dia ada satu lagi wazan, 2 lagi wazan apa ustazah untuk 4 huruf. Ala, dia boleh hamzah baris atas, matikan fa, lepas tu kedua-duanya. Yang tu pandai pun, thank you. Tak suruh pun dah hantar. Dia dah faham lah tu. Maksudnya dia faham lah kegunaan
jadual tasrif al-af'al. Nampak? Di situ kawan kita nombor 2, nombor 3, nombor 4 itu 4 huruf. Nah, Pak, Ustazah tak suruh pun. Kawan kita hantar, dia dah faham kat mana nak cari. Ya, so kita wazan nombor 3, ya. Fa'ala, ya. Ingat tu, 4 huruf ada 3. Ada 3 bentuk yang berbeza. Ya, fa'ala bersyaddah ataupun yang bawah ni senang sikit juga. Fa'ala, tak jadikan dia mad asli. Ya, fa'ala ataupun yang nombor 2 tu mungkin agak sukar nak ingat ya. Dia letak hamzah ya. Dia tambah hamzah tau. Dia tambah hamzah, fathah, lepas tu matikan fa. Af'ala. Ketiga-tiga ini banyak di dalam Al-Quran. Ya. Okey. Itu dia punya dipanggil wazan ya. Wazan mana? Oh, wazan fa'ala. 4 huruf ya. Seterusnya kita pergi kepada mana kita tadi 23. Okey, kami turunkan ya. Dari apa yang kami telah turunkan. Sebab dia fi'il madhi kan. Gunalah telah tu. Ya, kami telah turunkan. Ala adalah huruf jar yang ketiga kita jumpa. Ya, tadi fi, lepas tu min yang berada di dalam perkataan min ma tadi. Ya, lepas tu ala. Dah jumpa dah huruf jar banyak dalam Al-Quran. Ya, ala bermaksud ke atas. Kalau fi berada, di dalam pun boleh. Min daripada pun boleh. Sebab dia maksud dia orang banyak sikit lah ya. Okay, ala bermaksud ke atas. Abadi, di situlah majrur dia. Abadi, ke atas hamba. Ala abadi, kita panggil istilahnya jar majrur. Maksud dia ke atas hamba. Yang kami tu Zazah tak sebut na pun ya. Sebab yang majrurnya pada dal tu abadi. Lepas tu Zazah tak sebut ya. Ala ke atas abadi hamba. Na kami, hamba kami. Okey, so yang majrur tu pada dal abadi hamba. Ke atas hamba. Okey, kalau kita nampak je hamba kami, hamba saya, anak saya, emak saya, agak-agak ada berapa isim kat situ? 2 kan? Hamba pun isim, kami pun isim. Domir adalah isim. Ya, isim is a noun. Betul tak? Ya. So kalau kita dengar bunyi, ada 2 isim. Emak saya, emak pun isim, a noun. Saya pun noun. Betul tak? Kedua-duanya isim. Jika kita nampak yang macam itu ya, daripada bunyi dia, itu dipanggil abadina tu ya. Kalau ala abadi, jar majrur. Okay, sekarang tinggalkan ala abadina, hamba kami. Itu hamba isim, na juga isim. Kita nampak saja macam dengar 2 isim yang isim pertama disandarkan kepada isim kedua, idhafah dipanggil. Ya, bersandaran. You nak panggil sandaran boleh, ataupun Arab dia idhafah, ataupun panjang dia Arab juga mudhafun wa mudhafun ilaih. Isim yang pertama disandarkan kepada isim yang kedua. Kalau tidak disandarkan kepada na, hamba mana? Hamba siapa? Hamba yang mana? Pak, kita tak tahu. So fungsi idhafah adalah to make it known, kita kata, untuk menjadikan dia isim ma'rifah sebenarnya. Sebab tu idhafah adalah satu bentuk isim ma'rifah. Bukan alif lam tu saja isim ma'rifah. Okey? Semua idhafah adalah satu bentuk isim ma'rifah. Hamba kami. Okey? Siapa nak tanya sila tanya ya. Jangan senggan. Nanti kan tangguh-tangguh nanti lupa apa yang kita nak tanya. Rugi ya. Ke atas hamba kami, dan jika kamu berada dalam keraguan dari apa yang telah kami turunkan ke atas hamba kami, maksudnya sebenarnya apa maksudnya, dan ini Allah tujukan kepada bangsa Arab lah, mereka merasa ragu ke atas apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Maksudnya mereka ragu kepada seruan yang Nabi bawalah, seruan agama Islam dan juga Al-Quran itu sendiri. Itu maksud dia. Okey, faktu apa dia tengok kat situ? Terjemahan. Ataf sebab dah ada marker. Okeylah tu. Kalau tak ada terjemahan, agak-agak apa? 1/5 je, nampak je 1/5 kan? Kalau kita tak nampak terjemahan, makanya kita mungkin menyangka dia 1/5 saja, tapi tak ya. Faktu. Fa tu sendiri macam wa tadi. Fa adalah ataf yang kedua kita jumpa. Lepas tu kita akan sebut berapa kita jumpa huruf jar dalam ni, berapa kita jumpa ataf ya. Jadi kita ingat ya, fa bermaksud maka. Ya, kalau wa tadi dan. Ataf rasanya ada 10. Mungkin lebih sikit ke ya. Macam itulah. Lebih banyak daripada jar ya. Okey, faktu. Ini macam complicated. Maka apa? Tengok dia punya maka datangkanlah.
Buat, datangkan ataupun buatlah. Agak-agaknya apa tu? Fi'il madi, fi'il mudhari' atau apa? Ada Hamzah, amar. Tak. Fi'il amar. Amar. Fi'il amar ni perintah. Fi'il amar maksudnya suruhan. Tu datangkan. Bukankah perintah ke? Datang. Buatlah. Buatlah ataupun buatlah. Kan banyak perintah kan? So dari situ kita tahu fa ataf tapi selepas tu adalah fi'il amar. Perintah, suruhan. Buatkan ataupun datangkan ataupun hadirkan. Boleh je. Okey. Mari kita nak tengok dari mana kita nak dapat dia. Dari mana ya? Okey, sekarang cuba buka kamus biru. Buka kamus biru, cuba cari ata. Kat belakang ya, ata. Ata bermula dengan hamzah. Hamzah pendek mungkin ya. Pendek lepas tu ta. Ta tu mungkin ada ya huruf ya tanpa titik. Ata. Cuba cari. Kita nak tengok dia punya yang ni. Ya. Ata. 197. Ya, betul Pak. Melatih diri kita ya, mengenal numbering Arab. Raqam dipanggil, raqam. Numbering Arab, ya. Okey, 197 list di belakang dia lah. So, di mana ata kita? Kolom yang pertama. Kolom yang pertama bawah nombor keempat. Ya, 4 dari bawah ya. 4 dari bawah ata. Pak tu. Itulah dia punya fi'il madi dia. Sebab tu kita dah cakap yang dalam kamus biru ni yang kita cari ni semua fi'il madi. Sebab tu masa mula-mula belajar dulu pun kalau kita tak tahu apa fi'il madinya, confirm lah kita tak jumpa dia kat mana. Ya, kita hanya dapat tahu daripada terjemahan saja. Tapi kita naklah tengok kan. Kita nak tengok apa fi'il madinya, apa fi'il mudhari'. Fi'il madi dia banyak dalam Quran, mudhari' dia pun banyak. Yang ni ya, perkataan yang selepas fa tu lah ya. Baca fa tu ya. So kita jumpa ata. Ata dia bagi nombor 127. Bulatan hitam di depan 127. 127. Dia bagi kita ata. Memang dia bagi kita ata. Ya. Cuba kalau Linda tolong masuk kat skrin. Dia bagi kita ata. Ata maksudnya dia telah buatkan. Dia telah datangkan. Itu maksud dia. Ya, sebab ini fi'il madi ya. So dhamir di dalam ata adalah wa lah seperti biasalah ya. Mari kita tengok sekejap. Faktu. Agak-agak ke mana ya? Mari kita fi'il amar kan? Nanti kita tengok dia punya madi dulu. Tengok madi. Mari kita tengok madi dia atas ke bawah ya. Ata, ataya, atau. Tu. Apa tu? Atats. Ini semua ada ni. Atata. Ini semua ada. Bukan maksudnya semua ada lah. Maksudnya yang common tadi ya. Yang kita kata untuk huwa dengan hum lah. Yang banyak ya. Lepas tu hiya ya. Lepas tu anta punya anta, antuma, antum. Anti, antuma. Lepas tu ana, nahnu. Mari kita tengok. Kita tengok dia punya fi'il madi ya. Atau sekali tadi ata. Sangat banyak dalam Quran. Ataya, atau. Lepas tu atats. Ada. Atata, ataina. Itu memang hunna tu memang tak banyak. So tak payah nak risau pasal dia. Ataita, ada. Ataita, antamanya ataituma, ataitum. Ataiti, ataituma, ataituna. Itu pun lagi tak banyak. So tak payah peduli pasal dia. Ataitu, ataina. Itu fi'il madi dia. Kita akan biasa melazimi dia dari atas ke bawah. Okey. Mari kita tengok mudhari' dia. Kalau majhul tu ada sebelah dia majhul. Dia fi'il madi juga ya. Okey, majhul dengan maklum. Fi'il madi ada dua jenis. Mudhari' pun samalah. Ya, maklum dengan majhul. Apa beza dia? Beza dia begini. Kalau ata dia telah datangkan ataupun dia telah buatkan. Okey, itu maksud dia. Kalau majhul tengok dia punya baris berubah ya. Utiya. Berubah, Pak. Memang majhul ni baris dia berubah tapi dia tetap fi'il madi juga tapi maksudnya telah didatangkan. Macam tu. Kerana yang tadi dia telah datangkan. Lain kan? Ini telah didatangkan. Nampak dia maksudnya yang majhul ni maksudnya senang kita pasif ya. Telah dibuatkan, telah diberitahu, telah macam tu. Ya, itu majhul. Sebab kita nak juga faham apa dia banyak sebenarnya dalam Quran tapi kita tak berapa highlight lagi. Ya, majhul banyak
maklum pun banyak, maklum lagi banyak, tapi majhul tu pun banyak sebenarnya. Jadi kita nak faham dulu apa beza dia. Kedua-duanya fi'il madhi, tetapi maksud dia berbeza macam tadilah. Kalau ata dia telah datangkan ataupun dia telah bawakan. Kalau utiya telah didatangkan. Nampak? Dia tak fokus pada orang pihak yang mendatangkan tu tau. Dia fokus kepada benda yang dibuat, benda yang didatangkan. Lepas tu dipanggil senang cerita ata yang maklum tu aktif, dia telah datangkan. Tapi kalau majhul senang cerita pasif, telah didatangkan. Dia bisa ada di. Telah dibuatkan, telah diberitakan. Itu cara dia, cara berbezanya majhul daripada maklum. Okey. Itu tak payah go through sampai ke bawah, tak payah. Memang kita takkan ingatnya. Faham beza saja. Apa beza maklum dengan majhul. Nanti kita jumpa perkataannya dalam Quran baru kita pergi lebih inilah. Okay, sekarang kita tengok mudhari'. Mudhari' dia ya'ti. Ni banyak dalam Quran. Ya'ti, ya apa tu? Ya'tiyani. Ya'tiyani. Yang berdua tu adalah tak banyak ya. Ya'tuna. Yang banyak ya'ti dengan ya'tuna. Huwa dengan hum yang banyak. Lepas tu hiya banyak ya. Ta'ti. Daripada ya'ti tukar je ta. Ta'ti ya. Yang duanya tak banyak. Jamak muannas tu memang tak banyak. Okey. Okey, ta'ti. Kalau kita tengok yang fi'il mudhari', kalau kita tengok hiya dengan anta punya sama. Kita tengok fi'il mudhari', hiya punya ta'ti. Anta punya fi'il mudhari' juga ta'ti. Memang sama ya. Anta dengan hiya. Tapi anta untuk muzakkar, hiya untuk muannas. Memang sama. Jadi macam mana nak tahu? Kita yang kena tengok struktur ayat tu. Sama ada yang itu domainnya hiya ataupun anta. Itu kerja kita. Okay? Tapi kalau kita tengok kedua-duanya akan menggunakan perkataan yang sama. Okay? Lepas tu antum taktuna. Takti yang berdua ni tak risau sangatlah. Taktuna, taktina tak banyak. Tengok yang ana punya. Ati. Tak, kan? Ati. Mana baris dia? Mana baris dia? Tu ada. Ata, mana boleh tak? Atia, mana baris dia? Langsung tak ada baris. Kepada ata. Tapi ta tu sebenarnya sekarang isu mungkin ati. Agaknya lah sebab ya tu dia letak titik. Sebab ya tu dia letak titik. Biasanya kalau ya tu dia letak titik, dia berfungsi sebagai ya. Tapi kalau kita tengok sebelah dia. Kalau kita compare dengan sebelah dia, ya dia tanpa titik. Sebab kalau ya tanpa titik berfungsi sebagai alif. Kalau ya tu dia letak titik, dia berfungsi sebagai huruf ya. So besar kemungkinan sebab ta tu tak ada baris kan? So ati. Macam tu ya. Apa tu? Yang bawah dia na'ti. Nahnu punya. Okey, di mana kita nak cari faktor tadi? Di mana? Pada fi'il amar. Mari kita tengok fi'il amar dia. I'ti, datangkanlah. Ataupun iti, dia ada dua. Dia bagi dua pilihan, maksudnya dua-dua itu samalah ya. Sama ada i'ti ataupun iti. Ini kita tujukan perintah ini kepada, tengok dhamirnya, anta. So senang cerita, arahan hanya boleh diberikan. Fi'il amar hanya boleh ditujukan kepada 6 pihak yang tu. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Itu saja. Arahan hanya boleh diberikan kepada 6 pihak ini sahaja. So fi'il amar tidak ada untuk huwa, hum, huma, semua tak ada. Ya? Untuk ana, nanu semua tak ada. Pak, hanya yang ni lah. Ya. Yang anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. 6. Ya, geng-geng anta lah kita kata. Geng-geng anta dengan geng-geng anti. Hanya ini sahaja. Hanya pihak ini ataupun hanya domir-domir ini sahaja yang ada fi'il amar. Sebab kita nak tujukan perintah mesti kepada pihak yang di depan kita. Yang kita kata yang berurusan dengan kita lah, yang berkomunikasi dengan kita. Pihak yang di depan kita yang berkomunikasi dengan kita adalah 6 ini sahaja. Sebab huwa, huma, hum, hiya, huma, huna adalah kita panggil pihak ketiga. Pihak yang tidak berada di depan mata kita. She, he, mana? Dia bukan di depan mata kita. Tapi kalau kita kata you, maksudnya orang tu depan kita. Ya? So yang fi'il amar hanya untuk pihak yang di depan kita sahaja. Ya, tidak ada untuk yang lain. So ada 6 saja fi'il amar. So taklah banyak sangat fi'il amar kan. Fi'il madhi banyak, fi'il mudhari sama banyak ya dengan madhi. Fi'il amar ada 6 saja. Yang tadi
i'ti ataupun iti, kedua-duanya boleh. Lepas tu i'tiya, untuk dia punya antumah. Lepas tu i'tu. Sekarang itu. Sekarang kita punya fa'tu. Sebenarnya dia dekat sini sebenarnya. Ya, sebenarnya kita punya, kenapa dia jadi fa'tu, sebab ada ataf tu. Katalah ataf tu tak ada. Mana ayat kita tadi 23, katalah ataf tu tak ada lah. Ya. Bukan kita ubah-ubah ya. Katalah tak ada. Makanya fi'il amar dia akan jadi macam ni lah. Itu. Tapi kalau itu kita baca itu. Betul tak? Kan? Ada dalam Quran. Ini antara yang orang confuse lah. Kalau ketika tadarus. Ada itu. Dia di sini kita baca fa' sebab fa' tu sebab dia ada ataf. Kalau tak ada dia akan jadi yang itu ataupun kita akan membacanya dengan itu boleh. So di situlah. Maka datangkanlah oleh kamu semua. Antum kan? Kita perintah tadi ditujukan kepada antum. Datangkanlah oleh kamu semua. Itu maksud dia. Maka datangkanlah oleh kamu semua. Datangkanlah kamu semua. Maksudnya buatlah. Hadirkanlah. Kamu semualah maksudnya kita ya. Itu fi'il amar ya. Untuk antum. Kita kena tahulah fi'il amar itu untuk siapa. Bisuratin. Bisuratin. Nampak macam satu kalimah. Tapi bi adalah huruf jar yang keempat. Empat kan? Tadi fi. Ustazah ulang ya. Tadi fi. Lepas tu min. Lepas tu ala. Lepas tu bi. Nampak? Kita akan ulang. Jadi kita dah jumpa huruf jar ada empat. Huruf jar apa Ustazah? Dia akan lepas dia mesti isim dan hujung isim dia, akhir isim dia mesti majrur baris bawah. Itu huruf jar ya. So bi bermaksud dengan. Suratin maksudnya surah. Surah lah, surah Quran. Datangkanlah, buatkanlah oleh kamu semua dengan satu surah. Macam tu. Ya, suratin tu kuantiti dia satu. Macam mana nak tahu kuantiti dia satu surah? Tanwin. Tanwin tu sama ada se tu satu ataupun se tu maksudnya sekumpulan. Boleh ya? Maka buatkanlah oleh kamu semua dengan satu surah. Sebab dia tak percaya dengan Quran kan? Jadinya macam Allah cabar mereka. Buatlah maksudnya, buatlah satu surah ya. Bisuratin jar majrur. Okay. Lepas tu min mithlihi, dari yang sama dengannya. Min tadilah huruf jar ya, kali kedua. Ya, dalam min ma. Dalam min ma tadi dah ada min. Lepas tu ni kali kedua. Ya, huruf jar ni huruf jar juga sama dengan tadi ya. Tu min dari mithlihi, sama dengannya. Walaupun tak ada dan tapi kita faham ya. Mithlihi sama dengannya. Mithlihi. Okey, min mithli jar majrur. Min mithli sama jar majrur. Tinggalkan min. Mithlihi sama dengannya. Ya, mithli itu idhafah. Mithli itu domir kan Ustazah? Ya, domir. Domir kan? Dhamir dia. Dia hi di hujung dhamir. Yang untuk huwa tu lah. Huwa. Okey, kita tengok dhamir kita. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Okey, perlahan ya. Itu dhamir munfasil. Sekarang ni yang ni dhamir muttasil. Yang ni geng na tadilah. Abadina. Dia geng dia. Yang tadi tu yang kita baca tadi huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu dipanggil dhamir munfasil. Dhamir munfasil ni spelling dia sebiji-sebiji macam yang kita baca. Kalau dia huwa, huwa lah dia. Kalau dia antum, antum lah dia. Maksudnya yang dhamir munfasil tidak bercantum dengan kalimah lain. Itu maksud dia. Sebab itu maksudnya munfasil. Tetapi yang ini sama dengan abadina. Na tadi nahnu. Nazzalna. Nahnu juga. Ada dua kali kan. Nazzalna. Na tu nahnu. Abadina. Na nahnu juga. Dengan mithlihi. Hi tu. Dhamir juga sama kategori. Ini dipanggil dhamir muttasil. Dhamir juga. Ya, tapi dia panggil muttasil sebab dia bercantum di hujung kalimah. Dia boleh bercantum di hujung fi'il macam nazzalna. Nampak? Dia bercantum di hujung fi'il. Dan dia juga boleh bercantum di hujung isim. Abadina. Ataupun mithlihi tadi. Mithli
maksudnya sama. Sesuatu yang sama, seumpama. Boleh ya. So, senang cerita, dhamir muttasil bercantum di hujung kalimah ataupun duduk di hujung kalimah lain. Kalimah itu sama ada fi'il boleh ataupun kalimah itu isim pun boleh, tak ada masalah. Okey. Mithlihi ya. Ni boleh jadi idhofah Ustazah? Ya, idhofah lah tu. Ya, kalau dia isim dengan isim, itu dipanggil idhofah. Tapi nazalna itu bukan idhofah sebab nazal tu fi'il. Itu je beza dia. Kalau dhamir tu duduk di hujung fi'il, itu bukan idhofah. Jika fi'il dhamir itu dhamir muttasilah. Jika dhamir muttasil itu duduk di hujung fi'il, makanya itu bukan idhofah. Tetapi jika dhamir muttasil itu duduk di hujung isim, yang itu dipanggil idhofah. Okey, abadina gitu, idhofah. Mithlihi idhofah. Faham? Isim dengan isim. Okey. Lagi, kita gerak lagi. Kalau siapa nak tanya sila ya. Dari sama dengannya. Maksudnya ini Allah cabar mereka, buatlah satu surah yang seumpamalah, maksudnya yang seakan-akan. Mithli itu. Mithli maksudnya seakan-akan sama. Itulah, ya. Okey, wada'u, waw ataf. Macam fa tadi lah, fa tu fa ataf ya. Wada'u, ini kita nak tahu lepas dia apa? Wada'u ada alif ziyadah. Macam ada fa tu tadi, ada alif ziyadah. Ada alif ziyadah, nampak? Ada alif, ada bulat. Dia tanya, ada dua kemungkinan. Kalau kalimah yang ada alif ziyadah, ada dua kemungkinan. Pastinya kedua-duanya fi'il, itu pasti. Sebab isim tidak ada alif ziyadah. Ya. Okey, sama ada dia fi'il madhi untuk hum, jamak jamak muzakkar hum, ataupun sama ada dia fi'il madhi, fi'il amar untuk antum. Dia ada dua kemungkinan. Rasanya kat sini, wada'u adalah, tengok kalau ikut terjemahan, dan panggillah. Dasar-dasarnya fi'il amar. Dari situ boleh teka kan. Panggillah. Itu perintah lah tu. Ya. Okey, kita nak tengok. Ya. Kita nak tengok, mari kita belajar tengok, kita buang apa dia, mari kita tengok. Buang wa. Agak-agak macam mana baca kalau buang wa? Ya, itu baca dia. Kalau tanpa wa. Jika dia ada huruf lebih awal, kita ikut baris huruf yang lebih awal. Tetapi kalau kita pisahkan dia, cara baca dia ud'u. Okey. Okey, dia akan baca ud'u. Boleh lah. Bahasa Arab memanglah tak ada qalah. Tahu kalau baca bahasa Arab boleh sebutlah ud'u. Tapi kalau dalam tajwid ud'u, ya. Okey, ini apa asal dia? Kita mesti nak tahu fi'il madhi yang asal dia. Sama ada dia 3 huruf ke, sama ada dia 4 huruf ke, 5 huruf atau 6 huruf. Tapi memang confirm bukan 6 lah sebenarnya. Itu saya tahu, tapi kita nak ada di fikiran kita begitu, ya. Jadinya sekarang ini fi'il amar. Mari kita teka, kita buang. Kita buang apa yang tak perlu. Sebab dalam 3 huruf, 4 huruf tidak ada hamzah wasal. Dah bagi tip lah. Kalau 3 huruf dengan 4 huruf fi'il 3 huruf dengan 4 huruf fi'il madhi, tidak ada hamzah wasal. Hamzah wasal ini ada pada kalau Ustazah kata so kita kena buang. Kita buang dulu hamzah wasal tu ya. So tinggal huruf dal, lepas tu huruf ain, lepas tu waw hujung tu jamak tau. Waw dengan alif ziyadah tu jamak. So dia tinggal huruf dal dengan ain sebenarnya. Agak-agak, lepas tu baris dia mesti fathah kan. So jadi apa agak-agak? Da'a. Dia jadi da'a. Gitu ya. Apa tu? Ini skill yang kita ajar. Dia ajar kita buang ataf tu, buang hamzah wasal ya. Hamzah wasal tu tak boleh pakai, tinggal huruf dal. Mati tak mati tu jangan peduli, huruf je dulu. Lepas tu tinggal ain. Kenapa tak ambil waw tu Ustazah? Okey, waw tu dijamak ya. Tak apa. Waw tu dijamak, so dia bukan dalam spelling yang asal dia. Ya, dia hanya waw itu hanya ada pada yang fi'il yang ada jamak saja ya. So tinggal huruf dal dan tinggal huruf ain. So lepas tu mesti fathah kan. Bila kita nak cari dia mesti fi'il madhi. Fi'il madhi mesti semua fathah. Da'a. Dari situ kita boleh dapat teka da, lepas tu a tu 2 harakat. Da'a dia akan jadi macam tu. Cepat. Mari kita nak laju ni. Mari kita tolong diri kita sesama kita cari da'a. A itu 2 harakat. Ini yang Ustazah teka lah maksudnya.
Okay, dal. Zal. Okay, muka surat belakang 223. 223 cari da'a. Ha, betul. Nampak kolom yang kedua lah. Ya. Dal tu ya, kolom yang kedua. 4 dari bawah. Da'a. Dah confirm. Saya dah teka je sebenarnya. Tapi sebenarnya dah tahu pun. Ya, sebab tu ain itu sama ada dia ada alif ke tak ada alif ke, don't worry. Jangan, tak payah nak risau. Kita fokus pada tak lupa. Ustazah, tu yang kolom yang terakhir tu ke? Ya, kalau tak akhir 4 dari bawah. 4 dari bawah. Tu ada, dah. 100. 117. 17. Mari kita cari kat depan. 117. 117. Nampak da'a. Da'a maksudnya menyeru ataupun memanggil. Boleh. Maksud dia. So da'a, mari kita nak cari. Kita dah tahu dah dia fi'il amar. Cari terus fi'il amar dia. Tapi kita nak go through sekali lalu ya. Ini penting lah. Fi'il madi dengan mudhari' atas ke bawah. Mari kita tengok fi'il madi. Kita memang nak buat ni. Setiap kali kita jumpa fi'il, kita akan nak buat ya. Daripada da'a, da'awa, da'aw. Perubahan dia ya. Nampak? Perubahan dia. Da'at, da'ata, da'awna. Yang common dia da'a lah dengan da'aw. Ya, huwa dengan hum. Lepas tu hiya, da'at mungkin. Ya, lepas tu anta, da'auta, da'autuma, da'autuma. Itu memang senang sebab bunyi dia. Da'auti, da'autuma, da'autuna. Kalau ana, da'autu. Kalau nahnu, da'auna. Itu madi dia. Okay, mari kita tengok mudhari' dia. Mudhari' dia yada'u. Yada'u banyak ni. Macam da'am banyak. Yada'u, yada'uwani. Yada'uwani tu memang tak banyak lah. Yada'una. Hum dengan huwa dengan hum. Itu yang banyak ya. Yada'u dengan yada'una. Lepas tu hiya. Tada'u. Yang dua tak payah. Kita anta. Tada'u sama. Lepas tu tengok yang anananu. Ada'u, nada'u. Kalau ada'u, saya menyeru ataupun memanggil. Nada'u kami lah. Kami ataupun kita. Kita nak bagi saja familiar mata kita. Mari kita tengok fi'il amar dia. Uda'u. U pendek. Ataupun uda'uwa. Ada alif. Ataupun uda'u. Agak-agaknya mana? Bawah ni antum. Yang untuk antum lah. Yang sebab ada alif ziyadah. Ya, yang untuk dua tu ya, untuk dua orang tu, untuk antuma tu, itu bukan alif ziyadah tau, itu alif betul. Ustazah macam nak tahu? Sebab Ustazah dah tahu lah. Sebab alif ziyadah hanya ada pada jamak sahaja. Kalau untuk dua orang punya tidak ada alif ziyadah. So sebab buku ni buku dah lama ya, dia hanya pakai alif. Untuk alif ziyadah pun dia pakai alif biasa, yang alif biasa pun dia pakai yang sama ya. Jadi ya, sebenarnya yang kita punya ni uda'u sebenarnya kan, kita sebab tu kita dah belajar buang atas tadi. Kita buang wa jadi uda'u. Confirm. Betul-betul sama. Okey? Serulah kamu semua. Macam tu maksud dia. Panggillah kamu semua. Oleh kamu semualah. Sebab kita tujukan arahan kita ni kepada kamu semua ni tadi. Di situ. Okey, lebih baik kita berhenti kat sini dulu. Ya. So target kita setiap kali kita jumpa fi'il, kalau boleh kita nak tengoklah dari huwa ya, huwa huma hum hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Dah boleh ke baca gitu? Boleh dah kot? Linda anggap boleh dah tu. Okey. Kita lazimi ya huwa sampai semua ni. Mudhari' juga kita akan tengok ya, mudhari' daripada huwa punya sampai sinilah ya, tapi yang kita fokus pada yang common dia, yang biasa banyak dalam Al-Quran. Yang tak banyak tu tak payah. Dan kita akan tengok fi'il amar dia ya, bunyi dia ada. Sebenarnya daripada madi dia pergi mudhari' dia pergi amar dia, bunyi dia ada. Dia berubah tetapi bunyi dia ada. Sebab kalau kita belajar pun dia akan bagi kita fi'il madi, lepas tu dia ajar kita adjust fi'il madi, tambah tu tambah ni, adjust sana, dia bertukar menjadi fi'il mudhari'. Lepas tu kalau kita jumpa fi'il mudhari', kita buang huruf-huruf mudhari', kita buang yang jamak-jamak, kita dapat balik yang madi. Daripada mudhari' pula adjust juga, buang yang tu, potong ini, jadi fi'il amar. Dia memang macam tu. Pergerakan dia daripada fi'il madi kita adjust ubah dia jadi fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' kita adjust jadi fi'il amar. Memang itu dia punya. Sebab tu kalau kita nampak fi'il amar kita boleh teka balik kan, kita buang balik. Kalau ataf ke apa ke huruf jamak kita buang balik. Makanya kita dapat
Lupa dia. Skill itu satu skill yang tinggi, ya, bukan skill yang rendah, ya, satu skill yang tinggi. Tapi Ustazah sebut dulu. Kita sebut lama-lama tanpa sedar kita ingat. Itu target kita. Ya. Macam tadilah orang tu puji orang tu hebat, tapi bila Ustazah terjemah terkejut dia. Rupanya dia bukan Ustazah tidak perlu puji orang. Kita tak nak puji orang. Tapi itulah kita belajar dengan kerana cintanya kita pada Quran kan, kita nak faham Quran kan, kita nak faham Quran. Orang bila orang kagum tu anggap je itu dari Allah SWT. Kita tak nak apa benda tu. Kita hanya nak mendalami Al-Quran. Benda tu datang sendiri. Kata punya puji pumpang-pumpang menteri pergi jumpa dia lah. Boleh ambil menteri jumpa dia sebab menteri bukan tahu pun. Kalau menteri jumpa Ustazah boleh buat je tu. Tak. Ustazah boleh terjemah Ustazah lebih tenganga semua menteri tu. Boleh je sebenarnya. Senang cakap kan. Maksudnya kita belajar ilmu tu, insya-Allah kita dapat ilmu tu. Okey, sekarang Ustazah buka. Siapa nak tanya? Apa sahaja. Kau faham semua? Kau faham semua? Cuti tahun dengar Eh? Ustazah dengar suara saya tak? Dengar? Sangat dengar. Dengar ya? Dengar? Okey. Sebab saya tadi dah bercakap, Ustazah tak jawab. Okey. Maaf. Okey, sila cakap. Yang Ustazah dah masa cakap tapi saya terlupa. Atau tu ada berapa Ustazah kata tadi? 10 ke 8? 10. Yang 8 tu jar. Ya. Jar 8. Atau tu 10 mungkin lebih sikit mungkin. Tapi ambil 10 pun dah cukup dah. Ya? Okey. Yang lain. Ada soalan? Ustazah boleh tak terang balik macam mana boleh dapat da'a tu daripada wadu'u tu? Okey, mari kita tengok kita tengok perkataan wadu'u ya, macam mana nak dapat da'a ya. Buang alif ziyadah. Ya, Alif ziyadah yang belakang dulu Ustazah kan? Sorry, buat nanti dulu. Buang hamzah wasal dulu. Hamzah wasal tu buang dulu. Oh, hamzah wasal. Buang dulu ya. Buang wasal, tinggal huruf dal, tinggal huruf ain, lepas tu waw dengan alif ziyadah tu pun buang juga. Okey. Waw dengan alif ziyadah tu hanya jamak muzakkar ya. Hanya sebab yang kita nak cari nanti untuk huwa tau. Apa kalimah yang kita nak cari tu semua untuk huwa. Dia tak perlukan huruf jamak tu. Faham? So, Okey, faham lah. Tinggal huruf dal, tinggal huruf ain. Jadinya Da, bukan ain. Ya, tapi baris kita kena fathahkan semua. Okey. Semuanya kalau anda semua pastinya tak tahu da'a tu mungkin sangka pendek, tapi Ustazah dah tahu kan. Jadinya tengok yang ada tu tak masalah. Hanya ada tu kan, satu kan. Kita mungkin pendek, kita mungkin sangka kan. Nanti kita tengok yang itu saja ada, makanya yang itulah. Itu cara kita buang balik yang tadi tu untuk dapat yang dipanggil kata asal. Ya, yang asal. Fi'il madi yang asal dia. Yang asal tu huwa punya. Ya, memang dalam kamu macam tu. Okey, yang lain. Ada soalan tak? Silakan. Sila. Tak ada ke? Saya dekat jawapannya satu yang maka datanglah. Jadi perkataan asal datang tu atu ke? Ata ke? Tadi ya betul. Ata tadi. Ata. Ata. Hamzah bari atas, lepas tu ta, lepas tu ada ya tanpa titik. Ta 2 harakat. Ata. Dia macam da'a lah, dia sama geng. Da'a 2 harakat. Sama. Ata. Ya. Okey. Ada lagi soalan lain? Sekejap, 10 Ustazah. Tadi buang ataf, buang hamzah wasal, buang waw tu tadi kan dengan alif ziyadah tadi kan? Betul lah. Tinggal huruf dal, tinggal huruf ain, fathahkan semua. Semua mesti baris atas. Sebab fi'il madi semua baris atas. Sebab dia huwa punya. Bila kita nak cari dalam kamus mana pun dia akan bagi yang huwa punya. Kita kena cari yang huwa punya baru dia kat situ kita jumpa yang lain-lain punya. Okey? Okay. Yang lain? Sila. Dah boleh tu. Dah mahir lah kot. Ya? InsyaAllah boleh. Okey, last. Allah. Saya. Ada. Ustazah kata yang apa fi'il amar ya. Okey. Da'u tu. Macam mana? Wada'u fi'il amar. Wada'u tu. Waw tu bukanlah waw tu ataf tapi lepas dia tu. Uda'u itu fi'il amar. Uda'u ya. Ya, uda'u. Serulah kamu semua. Panggillah kamu semua. Oleh kamu semua sebenarnya. Ya.
Panggillah macam ada kalau kita terjemahkan dalam English, kalau saya terjemahkan dalam English ya, dengar ya. To all of you, please call something. Macam itulah kalau saya terjemahkan dalam English. Serulah kamu semua je tu. To all of you, maksudnya orang-orang yang semua depan mata kita, panggillah. Macam tu kita cakap kepada yang sekumpulan depan mata kita tadi. Itu kalau English dia. Okay. Yang lain, ada soalan? Jangan takut bertanya, jangan malu bertanya. Melainkan kalau faham semua. Kalau dah faham semua, alhamdulillah lah. Okay. Faham semua tak? Manalah tahu yang tercicil, terkucil mungkin kan. Mudah-mudahan lah. Ya, memang satu ilmu yang mencabar, tapi bagi Ustazah English pun mencabar juga. Terak. Ustazah cakap semalam, kalau kita belajar yang mencabar, otak kita akan tidak nyanyuk Ya, tidak nyanyuk. Dan tidak nyanyuk dan awet muda. Dia awet muda ya. Okey. Siapa tak nak? Siapa tak nak awet muda? Kita semua nak awet muda. Setiap tahun ni tahun baru, setiap tahun mau kita meningkat. Itu semua orang lah, bayi pun mau meningkat tak kan? Jadinya dua, dia awet muda dan otak kita tak nyanyuk. Otak kita inilah dia sampai Saya cakap tu jadi rajin nak belajar. Ya memanglah, memang pun sebenarnya, memang betul. Kalau kita bandingkan dua orang yang belajar dengan tak belajar, sangat berbeza. Lagi-lagi bila kita nanti umur-umur kita ni kan, bila umur-umur kita ni sangat berbeza bagi orang yang rajin belajar dengan orang yang tak belajar. Kita tak maulah macam tu kalau boleh ya. Okey, yang lain ada? Tak ada ya? Jika tak ada, minggu depan kita belum cuti lagi kan? Belum cuti raya Cina lagi kan? Minggu depan kan? Belum kan? Faham je lah, akhir tahun pun cuti kan, awal tahun pun cuti, ini pun cuti kan. Tapi minggu depan kita masih belum cuti lagi. Minggu depan yang New Year tu memang Isnin Selasa kita tak ada kan? Betul? Betul. Betul ya? Sebab raya Cina apa? Ahad dengan Isnin? Isnin jadi takut ramai yang bercuti, sambung lagi. Okey. Ya, sebab biasalah kita ya, long weekend kan. So kita ada apa-apa, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ma'assalamah, kita jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih Ustazah. Alright, baik. Ya.